Tapi aku tak dapat, dan aku ni ingin mendengar tapak-tapak kaki ataupun tapak-tapak kaki kuda mereka-mereka ni yang berjaya menakluk Konstantiniyah ataupun Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi semasa saya berada di Istanbul, di Turki, sempatlah saya untuk menziarahi makam dan masjid Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu di antara salah seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat yang rapat juga dengan Nabi SAW. Jadi bagaimana kubur Sayyidina Ayyub Al-Ansari ni boleh berada di Turki? Sedangkan Sayyidina Ayyub Al-Ansari ni merupakan orang Madinah, orang Ansar, tetapi macam mana boleh berada di Turki? Jadi kita akan bincangkan, kita akan kongsikan berkaitan kenapa boleh berada di Turki. Jadi bila saya masuk ke dalam masjid Sayyidina Ayyub Al-Ansari ni, dan masjid dan makam ni berdekatan, di tepi-tepi sahaja, sebelah menyebelahi sahaja. Masjid dan sebelah kiri atau sebelah kanan tu merupakan makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ni kita sedia maklum, kita tahulah dia ni berasal daripada Madinah. Jadi bila Nabi ni nak berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, maka Nabi ni masih lagi belum ada tempat kediaman. Jadi bila Nabi sampai di kota Madinah dengan tola'an, dengan sambutan orang Madinah, dengan gembiranya orang Madinah, dengan kehadiran Nabi SAW, dengan tola'al badru alaina dan ila akhir ayat dan sebagainya, maka orang Madinah ni dia tahu yang Nabi ni belum ada tempat penginapan. Maka mereka ni menawarkan diri. Mereka ni orang Madinah nak sangat yang Nabi ni menginap di rumah mereka, nak sangat Nabi ni menumpang ataupun tidur di rumah mereka. Jadi mereka ni menawarkan diri, tidur di rumah kami ya Rasulullah, tidur di rumah kami ya Rasulullah. Saking ramainya orang yang meminta Nabi untuk tidur di rumah dia, untuk menginap di rumah mereka, maka Nabi kata, aku serahkan urusan memilih rumah untuk aku menginap pada malam ini kepada unta aku. Ada riwayat mengatakan unta ataupun kenderaan Nabi lah, senang. Maka aku serahkan kepada kenderaan aku. Di mana dia berhenti, maka di situlah tempat aku akan menginap. Di mana dia berhenti, maka di situlah tempat aku akan tidur untuk malam ini. Dan akhirnya unta tersebut ataupun kuda tersebut berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka rumah Abu Ayyub Al-Ansari lah menjadi pilihan Nabi SAW. Maka kata Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, di antara salah seorang ulama dalam sirah ni, antara salah seorang ulama yang masyhur juga. Apa kata Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri? Hari tersebut adalah hari yang bersejarah dan gemilang. Orang-orang Ansar ni bukanlah memiliki harta yang banyak, namun setiap daripada mereka ni bercita-cita semoga Rasulullah SAW singgah ke rumah mereka. Maka Rasulullah pun beritahu kepada mereka, biarkanlah, kalau Syekh Safiyur Rahman dia mengambil pandangan kuda, tapi ada pandangan di sana yang menggunakan perkataan unta. Biarlah kenderaan aku ini bergerak mengikut kemahuannya. Kuda ataupun kenderaan nak baginda terus bergerak sehingga tiba di tapak Masjid Nabawi yang ada pada waktu sekarang. Kerana pada masa Nabi sampai tu Masjid Nabawi ni baru nak dibina. Maka sambung Syekh Safiyur Rahman, sampai di situ maka kenderaan Nabi pun berhenti di tapak untuk membina Masjid Madinah. Namun Rasulullah SAW tidak turun daripada kenderaan. Maka tiba-tiba kenderaan ataupun unta ataupun kuda tadi bangun dan berjalan dan berpatah balik ke tempat yang pertama tadi. Dan akhirnya Nabi memilih ataupun kuda Nabi memilih tempat tidur ataupun rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya dalam perjalanan nak pergi ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di antara Istanbul, ataupun salah seorang sahabat Nabi yang dimakamkan di Istanbul. Okey, perjalanan daripada Sultan Ahmad sampailah ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansari ni dia agak jauh jugalah. Tapi kalau datang Istanbul tak datang sini rugilah. Kerana Abu Ayyub Al-Ansari ni bukan calon-calon manusia. Kalau kita dengar kisah dia sendiri pun, kalau kita tengok dalam sejarah bagaimana Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, ketika mana dalam proses hijrah Nabi berhenti ataupun beristirahat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okay, jom kita tengok dulu macam mana masjid
Abu Ayyub Al-Ansari, dan kita akan ke makam dia. Bila kita sampai di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, di tepi-tepi masjid dia ada makam. Makam ni zaman Osmaniyah lagi, dan di setiap makam ni, setiap kubur ni dia ada tanda tau. Tanda macam serban macam tu. Serban macam tu. Nampak tak? Macam tu. Serban tu tanda dia kubur tu kubur yang lelaki. Kalau yang lepen ni kubur untuk perempuan lah. Macam tu serban dia. Masih lagi dikekalkan oleh kerajaan Turki. Sekarang kita berada dalam masjid Abu Ayyub Al-Ansari, di antara salah seorang sahabat Nabi. Dan jenazah Abu Ayyub Al-Ansari ataupun mayat Abu Ayyub Al-Ansari ni ketika mana di usia 80-an di zaman Muawiyah, selepas Khalifah Ar-Rasyidin, ada satu arahan daripada Khalifah pada ketika itu untuk Muawiyah pada ketika itu untuk menakluk Konstantinopel. Dan di antara sahabat Nabi yang turut serta dalam tentera-tentera Islam pada ketika itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun di usia 80 lebih ataupun 81 lah, ada pendapat mengatakan 81 tahun. Di usia yang agak tua itulah, di usia yang agak tua boleh kita katakan Abu Ayyub Al-Ansari ni masih lagi bersemangat untuk menyebarkan agama Allah dan turut serta nak menjadi salah seorang yang disebut oleh Nabi SAW iaitu sebaik-baik tentera. Dan selepas mana Sultan Ahmad Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih ni berjaya menakluk Konstantinopel, dan selepas mana Sultan Muhammad Al-Fatih ni berjaya menakluk Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dapat satu macam petanda lah dekat mana mayat ataupun kubur yang ditanam oleh tentera-tentera Muawiyah pada ketika itu, kerana Abu Ayyub Al-Ansari ni tak sempat nak berperang, kerana bila sampai sahaja di kawasan Konstantinopel di luar sana, Abu Ayyub Al-Ansari ni mengalami sakit dan wafat pada ketika itu juga, dan ditanam oleh tentera-tentera Muawiyah pada masa itu. Semua orang pada ketika itu tak tahu di mana terletaknya kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Maka satu hari Sultan Muhammad Al-Fatih dapat satu mimpi ataupun dapat diisyaratkan, dapat ilham lah yang di mana terletaknya kubur Sultan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dia pun mencari dan akhirnya jumpa kubur Abu Ayyub Al-Ansari dan ditanam dekat sini, dan dibina satu masjid sebagai satu tanda peringatan kepada sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Saidina Abu Ayyub Al-Ansari ni nak mengumpulkan hadis Nabi, dan suatu hari Saidina Ayyub Al-Ansari ni yang berada di Madinah, dia dapat tahu ada salah seorang sahabat Nabi yang berada di Mesir. Dia dapat satu hadis daripada Nabi, dan Saidina Ayyub Al-Ansari nak pergi jumpa dia di Mesir, yang nak mendengar hadis tu daripada mulut sahabat tu sendiri. Dan sahabat tu bernama Saidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Maka bila Saidina Abu Ayyub Al-Ansari nak pergi jumpa ke Mesir, maka dia pun mengemaskan pakaian dan terus berangkat ke Mesir. Bila sampai saja di Mesir, dia terus pergi ke rumah Saidina Uqbah ibnu Amir Al-Juhani. Maka dia beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maka Saidina Uqbah ni menjemput Abu Ayyub Al-Ansari ni masuk ke dalam rumah. Jadi maka bila Saidina Uqbah ni memberitahu hadis yang dia dengar daripada Nabi, selesai sahaja diberitahu hadis, selesai sahaja diceritakan hadis Nabi SAW, Saidina Abu Ayyub Al-Ansari ni bangun dan keluar dan terus berangkat ke Madinah balik. Dia tak menginap, tak menumpang, tak merehatkan diri di kota Mesir. Sedangkan di antara Mesir dan Madinah sangat-sangat jauh, lebih kurang 1400 km lebih kurang perjalanan di antara Mesir dan Madinah. Tetapi Saidina Ayyub memilih untuk terus balik ke Madinah. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk sampaikan hadis ini kepada para sahabat. Kerana bila setibanya di Madinah, dia masuk ke dalam masjid Madinah dan terus mengumpulkan para sahabat. Dan Saidina Ayyub Al-Ansari ini menceritakan hadis yang didapat daripada Saidina Uqbah. Kita boleh tengok bagaimana bersemangatnya Saidina Ayyub Al-Ansari ini nak berdakwah, nak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara salah seorang sahabat yang masih hidup di zaman Khalifah Muawiyah. Ketika mana di zaman
Khalifah Muawiyah, mereka ni menghantar tentera-tentera yang terakhir sekali. Mereka ni menghantar lebih kurang 5 tentera, 5 pasukan, 5 kali menghantar pasukan untuk menakluk Konstantinopel. Tetapi kali pertama sampai kali keempat tidak berjaya. Dan kali kelima pun tidak berjaya. Dan kali kelima ini disertai oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika itu umurnya 81 tahun, sangat-sangat tua. Tetapi dia masih lagi bersemangat, masih lagi nak memperjuangkan agama Allah, masih lagi nak turut serta dan menjadi orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik pemimpin adalah pemimpin pada ketika itu dan sebaik-baik tentera pada ketika itu. Dan dalam perjalanan mereka ni nak pergi ke Konstantinopel, ke Turki, Sayyidina Ayyub Al-Ansari ini mengalami sakit, dan sakit dia tu ke arah kematiannya, dan dia tahu itu adalah saat-saat akhirnya, dan dia hampir nak nazak, dan dia mewasiatkan kepada para tentera-tentera pada ketika itu. Apa wasiat Sayyidina Ayyub Al-Ansari? Semadikan jenazah aku ni berdekatan dengan pintu kota Konstantiniyah ataupun Konstantinopel, kerana aku ni bercita-cita nak menjadi ataupun nak mendapat kemuliaan yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, tapi aku tak dapat, dan aku ni ingin mendengar tapak-tapak kaki ataupun tapak-tapak kaki kuda mereka-mereka ni yang berjaya menakluk Konstantiniyah ataupun Konstantinopel. Dan selepas sahaja daripada tak berjaya pasukan Muawiyah itu, mereka pun balik, dan bermula daripada itu sampailah 800 tahun kemudian barulah lahirnya seorang lelaki, seorang yang disebut oleh Nabi SAW adalah sebaik-baik pemimpin, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kita boleh tengok bagaimana selepas kematian Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni, tidak ada seorang manusia pun yang jumpa ataupun bertemu dengan kuburnya. Tidak seorang pun tahu di manakah kubur Sayyidina Ayyub Al-Ansari ini ditanam. Sampailah satu hari ketika mana Konstantiniyah tu berjaya ditakluk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Suatu hari Sultan Muhammad Al-Fatih ini bermimpi yang dia tahu di manakah kubur Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengarahkan orang untuk menggali. Gali, maka mereka ni nampak ada kaki. Maka disitulah kubur Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Maka dia terus menanamnya balik dan menjadikan ataupun membuat satu tanda bahawasanya itu adalah kubur Sayyidina Ayyub Al-Ansari sampailah ke hari ini yang kita boleh tengok sama-sama. Saya dah rakam kepada anda semua untuk tengok bagaimana gambaran ataupun bagaimana kubur Sayyidina Ayyub Al-Ansari, bagaimana makam Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Dan dalam kawasan makam Sayyidina Ayyub Al-Ansari ni, kita boleh tengok ada satu ruangan khusus yang dibuat oleh kerajaan Turki, iaitu tapak kaki Nabi SAW. Yang disimpan oleh kerajaan Turki pada zaman dulu sampailah ke hari ini. Jadi itu saja perkongsian saya untuk Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada semua. Dan terima kasih kepada semua yang tengok pada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.